Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya biasa akan buat review market di kawan market cap dan juga sedikit teka analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So malam tadi Bitcoin naik ke sampai 23k. So adakah kenaikan itu mengejutkan Zul? Tidak. Sebab apa? Kenaikan tu dah pun kita jangkakan. Kita ada bulk resistance juga tu, iaitu 23k. So sekarang now adalah persoalannya, adakah Bitcoin akan terus naik ke sampai 25k? Sebab apa? Itu adalah kita punya next point high. Tu nanti tu akan tunjukkan di chart dan kita akan tengok kan ada sedikit-sedikit signal bearish. Masih lagi kita ada bearish divergence. Kita ada lagi price buat higher high, saya buat higher low. So nanti tu akan tunjukkan di chart. Dan kita untuk hari ni maknanya untuk di 4 hours tu nampak sedikit signal untuk possible untuk hari ni. Kita tengokkan nanti close pukul 8 adakah kita dapat signal kita punya first bearish engulfing. Kalau dapat macam tu insyaAllah untuk besok. Untuk hari ni, untuk candle hari ni, untuk daily, kemudian besok pukul 8 pagi kita nampak expectation kita dapat juga di daily. Dan nanti tu akan terangkan di chart untuk detail. InsyaAllah tu akan terangkan. Dan so kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan, untuk tengok apakah yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk semalam. So ini adalah coin market cap. So currently total market cap berada di mana? So total market cap currently berada di above 1 trillion. Seperti mana kita tahu, total market dah pun berada kembali above 1 trillion. So meaning berada above 1 trillion, kita boleh katakan secara kuartal datanya adalah Bitcoin kata market total crypto market secara armnya dalam pergerakan uptrend. So total market 1 trilion lebih, kemudian volume mula meningkat 62. Kita akan tengok nanti masa sedikit hyper ataupun sedikit strong untuk bullish momentum, iaitu kita tengok nanti total market akan bermain dalam 100 billion above ke atas. Kemudian BTC dominant terus meningkat daripada 41 ke naiklah 42.3. Ethereum pun hampir dah ke 20%. So untuk semalam, pergerakan semalam total market increase banyak 1.07% dengan volume increase banyak 23 dan BTC juga dominan juga meningkat. So ini kita akan nampak pergerakan drastik di Bitcoin. Di altcoin mungkin tak ada pergerakan drastik mana pun, tapi ada possible akan berlaku sedikit. So kita tengok di summary di bawah, Bitcoin bergerak, Bitcoin price currently berada di hampir 23k, iaitu 22.9, dengan dalam tempoh 24 hours naik 1.4%. So untuk Ethereum drop 0.53%. So meaning untuk dua data ni pun kita akan tengokkan, maknanya Bitcoin saja yang berlaku peningkatan malam, altcoin mainly tak banyak berlaku perubahan. Kita tengok altcoin lain, semua dalam rate, tak ada yang tinggi mana pun. Cardano yes ada 3.0, Dogecoin sikit 0.5, Polkadot 1.5. tu tak semua yang green, banyaknya masih dalam lagi red candle. Ataupun semalam juga kan tak ada pergerakan yang drastik, less di Bitcoin saja. So guys, let's go, kita pergi chat tu apa yang Zul nak tunjukkan. So semalam di chat Zul tak sure, Zul ingat tak pagi semalam Zul ada share tak anggota channel ni. So channel ni selepas yang tahu, sebelum Zul pergi kerja semalam, Zul ada monitor untuk channel ni. Dan alhamdulillah channel ni dia follow, iaitu kita nampak pergerakan follow untuk dan betul-betul attack di kawasan ni. Dan kita ada maksimum 23k tu adalah daripada high yang kawasan ni, daripada Fibonacci swing high ni dan swing low kita ada bulk resistance, dan bulk resistance kita ada 23.2 ke 21.5, 23.1 ke 20. Nanti tu akan zoom in. Kita ada bulk resistance ni antara 23.1 daripada 21.5 ke 23.1k. So itulah untuk bulk resistance tu kali kita buat reaction. So nanti tu akan untuk pagi ni, so nak clearkan sedikit beberapa tu punya drawing ni. Tu kita tak tengok monitor lama. So first tu nak delete yang ni, yang bawah-bawah ni. Dan bulk ini kita akan buat baru. So buat baru sebab apa? Kita akan tengok sebab apa kita ada swing high. Kita ada high yang baru, iaitu kita akan draw daripada ini swing low ini. Kemudian kita draw daripada high yang current. Current yang kita ada adalah yang ini. So meaning ini adalah expected untuk dia punya major support dia, major support Fibonacci. So price tak boleh drop lagi below support ni. Kalau drop below support ni, meaning kita nampak pergerakan quarter bearish kembali, quarter control dalam market. So selagi mana price berada above quarter box kuning ni, box support ni adalah selagi itulah kita berada dalam trend dan kita nampak kekuatan bullish itu adalah dalam quarter market. So itulah untuk di Bitcoin. So nanti apa lagi kita nak, yang trend line bawah ni kita akan monitorkan. Kemudian yang tengah 20 ni pun consider kita boleh letak quarter buang dulu. Walaupun kita ada chopping ni, tapi chopping ni pun tak berapa strong. Tu kita akan delete dulu 20k. Kemudian apa lagi tu nak delete kat sini, kita akan delete yang ini. Kemudian kita akan redraw kita punya yang ini, iaitu kita nampak price segi buat RSI buat lower low, high low.
kemudian price buat still lagi higher height. So meaning inilah tanda nanti tu akan mungkin kita warna putih nampak sikit. Okay, nampak putih baru nampak clear sikit. So ini di 4 hours, meaning di 4 hours currently kita nampak pergerakan bearish, iaitu yang pertama, bearish yang pertama. Kita ada price higher high, RSI higher low dan stop RSI berada oversold. So ini menandakan kita dijangkakan kita akan berlaku rejection. Kemudian apa lagi yang data-data bearish yang tu nak tengok? Nak tengok candle ni, iaitu satu candle hijau dan satu candle merah untuk pukul. Candle hijau yang sebenarnya lah pukul 12 banyak, candle merah ni adalah ke pukul 4 banyak. So ini pukul 8 lagi dalam masa 1 jam 50 yes, sudah 1 jam 50 minit lagi. Candle merah ni akan close. Sekiranya perkiraan mana close below body hijau ini, so nanti tu akan mungkin tu akan zoom in sikit. So sekiranya kita tengok candle hijau ni di kuartal candle merah ni close body below candle kuartal hijau ni, so meaning ini adalah second signal yang strong, iaitu kita panggil bearish engulfing. So bearish engulfing, so meaning kita jangkakan price akan start drop sampai mana. So meaning kita jangkakan sekiranya price drop below line ini, so kita jangkakan price akan return balik ke bawah channel ini. So nanti tu akan drawkan satu. So kita ada low ni, sekiranya price berjaya push price drop sampai ke bawah, so nanti yang ni tu akan nak buang. So kita tengok price 22.5 ni, sebaik saja price kuartal yang ini, kalau kita dapat confirmation ni, kita akan tahu price tu akan drop sampai 22.5, dan sekiranya kita lost position 22.5 ataupun lebih secara channel ni, kita breakout balik below channel, below Thailand China ni, kemudian kita akan price akan attack kawasan ni, dan kawasan attack tu kita akan tengokkan untuk confirmation. So kalau kita dapat confirmation untuk hari ni price drop ke kawasan ni, so ini secara automatiknya kita akan dapat another confirmation di daily, iaitu confirmation apa yang nak tengokkan di daily, iaitu kita nak tengok confirmation yang ini. Kita nampak sama juga hari ni kita jangkakan dalam masa 50 minit ni candle ini akan hijau dan dia adalah high. Kemudian mencegahkan kalau kita dapat confirmation di 4 hours untuk drop below line kuning ni, kemudian expectation untuk besok adalah pukul 8 lagi kita akan dapat satu candle baru, kemudian mungkin kita akan buat shopping atas, kemudian kita nak tengok pukul 8 pagi besok candle tu dalam red candle, kemudian close below body hijau ni. So ini kita dapat another huge confirmation untuk price drop, start drop. Sebab apa? Daripada kita buat lower low di price, higher low di RSI, meaning kita nampak price tu lah bullish engulfing. So bullish engulfing dia akan start dropping. So first untuk hari ni kita tengok lagi pukul 8, first confirmation kita di 4 hours. Di 4 hours pun dah consider strong, di mana kita akan dapat kawasan ni bearish engulfing, kemudian kita akan dapat breakout tu price akan drop, dan drop bawah ni meaning bermakna di daily besok price itu akan berada di bawah ni. So bila bawah itu meaning confirmation kita ada satu candle hijau, satu candle merah yang close below body hijau, so meaning ialah bearish engulfing, dan kita akan start a pullback. So itu menyebabkan pullback akan berlaku dengan data untuk hari ni. So apapun kita akan monitor, apapun boleh berlaku untuk hari ni. Possible nanti kita ada 50 minit lagi, mungkin last 5 minit price kembali hijau ke, so itu boleh berlaku. So apapun dengan current data yang tu tengokkan, inilah kalau possible untuk kita dapat untuk hari ini, iaitu di mana tu jangkakan sekiranya kita 4 hours ni kita dapat bearish engulfing. So kita RSI pun dah mula nak cross, kemudian stop RSI pun above. So mungkin kita jangkakan price akan drop itu sampai mana, sama ada dia drop kawasan ni untuk reset RSI saja, ataupun kita lost position ini. Sekiranya kita lost position ni dengan body close below trendline ni dan betul kali ni, meaning kita jangkakan price akan attack balik bawah channel, dan bawah channel tu itulah kata signal kita untuk besok, meaning kita jangkakan price akan start drop balik bawah. So persoalannya, sekiranya itu yang kita dapat untuk hari ni, price nak drop sampai mana? So trend nanti adalah pullback, yang untuk kita buy. So pullback tu kita akan draw yang pertama. Sebab apa? Kita dah Bitcoin dah buat base kat sini. So ini kita perlu tarik kuartal small support di situ, Fibonacci daripada swing low to swing high. Kita akan dapat small box support. So ini kita akan dapat small box support kat kawasan ni. So adakah support ni akan bertahan ataupun tidak? So kita akan tengok support ni strong atau tidak, iaitu dengan kita tengok sekali lagi kita sampai kawasan ni dan support breakout ini, confirmation kembali kawasan ni, dan sekiranya kita lost kuartal support ini, so meaning kita berjangkakan price akan drop kita punya ke support balik, iaitu almost dalam 18k, 85 ke 19k. So meaning inilah great buy untuk kita siapa-siapa nak tunggu pullback. So inilah great buy pullback, dan sekiranya kita lost balik position ni, macam kalau kita lost balik position ni, meaning kuartal market bullish, kuartal bukan lagi dalam tangan, and meaning bearish in kuartal in power balik. So meaning currently kita tengok pergerakan ni,
market kali orang kata sentiment bullish. Juga senang, sentiment bullish. So, selagi mana price berada above support ni, sekiranya price hilang support besar ni, bawah below ni, meaning kita nampak bearish in market pula. So currently adalah bullish in market, bullish sentiment. So kalau kita lost position support ni, kita akan berada bearish sentiment pula. Senang nak cakap, nak cari nak susun ayat tu susah sikit. So itulah yang zoom monitor currently. So yang ni kita akan delete dulu. Kemudian kita tengok channel yang penting adalah nak tengok lah 4 hours ni. Adakah candle ni akan terus close, dan close ni itulah macam yang tunjukkan tadi ke mana arah pergerakan market. Tapi Zul menjangkakan kita akan price drop ke bawah. So untuk awal-awal tadi juga, adakah price boleh naik 25? Yes, masih lagi price naik 25. Apa yang kita boleh nampak adalah sekiranya kita nampak price ni cooling down sampai saja kawasan ni, kemudian kita start balik melakukan naik. Sebab apa? Kita ada satu base kat sini. So meaning channel ni mesti lagi valid untuk dia bergerak lagi ke atas. So meaning sekiranya kalau kita dapat yang ni, possible untuk kita dapat possible price ni, dan sekiranya berlaku bound, kita tengok RSI tu, adakah RSI tu, sekiranya RSI tu berada above drop, RSI di 4 hours ni drop sampai 50, kemudian stop RSI oversold, kemudian kita akan tengok another confirmation di 1 hour, dan masa tu RSI di 1 hour perlulah berada di oversold, kemudian stop RSI pun berada oversold. So kiranya kita dapat data yang itu, di mana 1 hour RSI dan stop RSI oversold, kemudian di 4 hours RSI di above 50, stop RSI di oversold. So meaning kita jangkakan akan another kenaikan lagi ni, seperti mana kenaikan ni. So contoh yang terdekat lah yang ni. Tengok macam mana price drop kawasan ni, RSI drop 50, stop RSI oversold. Kemudian kita akan pergi di 1 hour, apa kita akan dapat? 1 hour kita dapat ni RSI di 1 hour oversold, stop RSI oversold. So meaning kita dapat kenaikan, another push up ke atas. So itulah yang boleh berlaku. So be mind dalam minda anda, price boleh still lagi boleh naik. Sebab apa naik di kawasan, dikatakan di kawasan 25. Kawasan 25 adalah disebabkan kita ada ni. Nanti tu akan pergi daily untuk anda tengok lebih besar. So daily kita ada yang ni, high 25, kemudian selepas 25, kalau breakout lagi 25, kita ada high lagi di kawasan 32. So meaning itulah kata kita potential boleh pergi. So satu by satu. So nanti kita akan ubah kuning lah, nak tengok. So yang ni kita akan tengokkan 25. So yang ni the height kita ubah warna biru dulu. So ini, yang ni pun warna biru juga. Alright, so itulah price yang kita perlu monitor. So currently yang 23 point ni dah pun hit. Kita akan delete aja. Kita dah tak monitor dah yang ni. Sebab apa? Kita dah ada box ni. So ada box ni, kita monitor box ni saja. Tak perlu kita draw banyak-banyak. So kita dah tahu dah apa price betul-betul dah hit. Kata apa box resistance dan berlaku rejection di daily. Dan kalau kita close hijau, dan insyaAllah untuk pukul 8 nanti kita akan dapat candle baru, dan candle baru tu besok pukul 8 kalau kita dapat the red candle. So itulah ada good confirmation untuk di daily, seperti mana kita dapat good confirmation kat ini, iaitu hijau merah, hijau di telan merah, sama juga ini hijau telan merah, yang ni pun hijau telan merah. Tu ini kita jangkakan akan ada berlaku huge pullback balik untuk bezanya. Yang ini kita dalam downtrend, pullback untuk downtrend, yang ataupun another lower low kita katakan. Cuma untuk currently kita dalam pergerakan bullish. So ini adalah kita pullback bullish. Sebab apa pullback bullish adalah dijangkakan lepas melakukan kenaikan, dia akan sikit pullback, kemudian dia akan start naik balik. So yang ini kita ada support yang anda perlu tengok. Inilah support yang tu last. Cuma support yang kita perlu monitor, yang ni mungkin tak perlu monitor dengan di 4 hours ni. Yang ni sebab apa? Kita ada range kawasan ni dan kita ada support, kita biarkan saja. Yang ni tak perlu monitor, tapi anda perlu mind kita ada still lagi support berdasarkan high ini ke low ini. Low ini to high ini untuk support kawasan ni. So apa yang nak tengok adalah untuk beware juga kita ada possible berlaku bound daripada ini. Sebab apa? Kita nampak huge pump daripada start adalah daripada low ini. Sebab apa? Consider ini adalah kita lower low, higher high, lower high. Ini pun dah consider sebab apa? High ini dah buat high lebih ni sebab low ini. So ini kita boleh jangkakan support kita possible akan sedikit tinggi daripada ni. Nanti swing low ini to swing high currently. So ini nampak box kita ada possible dalam kawasan ini. So be mind, ini boleh berlaku. Dan kalau letak kat sini, ini yang kata support dia. Kalau kita letak satu tail line kat sini, yang ini, dan kita draw ke belakang sikit. Anda nampak kita nampak macam mana ada support di kawasan ni. So mungkin yang ni kita boleh tukarkan color kuning dan kita lock saja, dan kita akan monitor juga. Meaning dalam 18 ataupun 19k. So mungkin kita akan delete yang ni, kita perlu monitor
delete yang ini. So meaning currently kita tahu inilah current possible untuk pullback berlaku sekiranya kita lost position. So price boleh drop balik almost ke 19k ke 18k sebelum dia reset untuk RSI. Kemudian kita dapat balik price akan start build up balik untuk breakout one more time. Breakout ni kita jangkakan dia akan terus ke 25, retest balik untuk terus melakukan kenaikan. So itu Tuan cakapkan kita possible untuk buat pergerakan 5 ways move, iaitu daripada yang ni low ini to high ini possible kita akan dapat 2, kemudian kita akan dapat 3, kita dapat 4 dan dapat ke 5. So meaning pergerakan market uptrend tu dia akan sama downtrend ke uptrend, dia akan buat pergerakan ini. So inilah possible yang boleh berlaku dalam market. So hopefully anda clear apakah kuartal yang Zul nak buat pagi ni. So yang penting Zul nak tengoklah conversion di forward, insyaAllah dalam masa 40 minit ni kita dapatkan bearish engulfing. Kemudian di daily pula besok baru kita akan tahu. So meaning dijangkakan pullback, bau-bau pullback tu dah ada, insyaAllah kita akan dapat pullback. Dan siapa pullback tu, siapa nak buy, boleh buy bagi untuk kata siapa-siapa nak DCA lagi untuk bulan ni. Sebab apa tu dah DCA tengah bulan tu, kalau dapat pullback ni tu akan DCA lagi another 1000 untuk bulan ni. So untuk bulan ni apa lagi kita ada data penting. Kita ada Februari 31 ataupun 31 hari bulan 1 dan 1 hari bulan 2 kita ada Fed meeting, iaitu next FOMC meeting untuk kenaikan interest rate. So berapakah interest rate akan dinaikkan, itu akan expectation akan buat huge pergerakan juga untuk di market dan akan efek juga di Bitcoin. So guys, itu aja untuk Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. Boleh review Egypt, Fed dan Ocean. 3 sekali. Okey, baiklah, dia akan buatkan. Mantap tu, nanti tu akan tengok ada bawa lagi. Selamat tu, kalau saya dah ada 10, kalau saya ada 10k USD, coin apa terbaik untuk buy? Target okey. Macam tu kan, kalau yang ini kalau tanya kalau ada 10,000 kemudian nak invest apa. So meaning possible letak beberapa alert dengan jenis-jenis coin. So meaning tu sarankan untuk anda 2 coin saja anda boleh invest. Yang ni kalau ikutkan member kita tanya, kalau saya ada 10k USD, coin apa nak jawab susah lah. Kalau nak tahu ni dia perlu invest coin yang high risk sikit. High risk tu macam cakap lah, tu ada beberapa coin yang risk. So meaning kalau untuk anda yang mungkin baru dalam market, mungkin baru dalam kripto, tu sarankan untuk anda 2 coin saja untuk invest, iaitu pertama Bitcoin dan Ethereum. 2 coin itu saja. So ataupun anda boleh buat portfolio 10,000 tu anda bahagi kepada mungkin aku dua portion, iaitu 50% untuk di Bitcoin dan 50% lagi untuk altcoin. So meaning 5,000 anda beli buy Bitcoin, kemudian 5,000 tu anda boleh bahagi. So 5,000 tu anda ada mungkin anda bahagi pada 5 portion pula, setiap satu portion 1,000 untuk yang half 50% daripada 10k tu. Sebenarnya mungkin 1,000 anda buy Ethereum, 1k anda buy another coin-coin yang kecil, yang kata expected coin yang kecil ni boleh memberi anda untung lebih banyak daripada perkara Bitcoin. So itu yang kita panggil portfolio. Cuma coin apa yang anda nak belanja tu, nak beli tu, terpulang pada anda. Macam kan dua ada share kan, tu punya coin yang tu nak buy. So kalau anda follow, yes, silakan follow, tapi cakap risk on your own risk. Your money, lepas tu kata duit anda, risiko anda. Kemudian coin yang anda nak buy tu sudah tu faham apa yang kau nak buy tu, dan tu tahu analysis. So whatever sebarang movement yang agak tak baik, so tu tahu dah. Menunjukkan invest duit yang anda expectation kena beli loss. So meaning kalau investment tu loss, tak masalah, kita ada investment lain. So itu yang anda perlu buat, ataupun kita panggil portfolio. Dan sekali anda nak tahu apa coin yang Zul invest, insyaAllah anda akan tengok selalu Zul memang Zul akan ada share kan apa coin yang Zul nak buy selalu. Dan ada top 5, consider nak follow pun, kalau betul-betul nak follow, consider follow dia punya top 5 saja. Yang top 10 ke bawah tu, 6 ke bawah tu, Zul tak sarankan untuk nak follow. Mungkin anda tak tahu. So, mungkin at least kalau betul-betul nak follow, kata tu tak nak buat investment, tak nak buat kata kajian pun, at least top 5 saja dah consider Zul berani boleh cakap lah. Yang lain tu amat-amat high risk. Kemudian okay, thank you untuk support. Kemudian thank you banyak tu. Okay, tengok Solana hit sampai. Okay, Solana, kita akan tengok Solana, kemudian tolak Hashbar dan Phantom. So Hashbar dan Phantom. Okay, first kita akan tengok di atas dulu. Tadi ada tengok Egypt, Fed dan Ocean. Okay, Zanda tu tak pernah buat lagi ni 3 coin ni. So first kita tengok Egypt USDT. Ada kat mana tu tak pasti. Okay, ada di KuCoin. So tengokkan di KuCoin jap. So di Egypt, so price okay, Zul pernah buat, mungkin pernah review pernah ni. Pernah ni kita ada support kawasan ni. So support ini adalah support daripada yang kenaikan dulu, dan kita perlu untuk tengok price itu. Okay, yang ni kan Nadrul lama, kita tengok macam mana dah reaction lepas lama tu tak buat. Tengok Egypt ni sampai kawasan ni, kita tengok berlaku price attack balik kawasan support yang lepas. So meaning untuk Egypt ni, kali dia consider free fall. Free fall itu ialah consider kalau ikutkan dia punya betul-betul support lah, support dia adalah ni, kita ada harga opening.
So inilah kita punya huge support dan price yang pertama. Price perlu berada balik above support dan dah lulus pun, dah main support. Dan untuk next sebulan kita jangkakan price perlu breakout buat support ni. So apapun untuk yang ni good maknanya untuk di edging. Sebab apa? Mencegahkan price kembali balik daripada condition free fall, kembali balik atas above support yang sebelum ini, di mana support yang sebelum ini dah bertekan resistance, dah breakout dan berjaya above balik 14 sen. So mending kerana normal dia berlaku kuasa ni untuk mungkin akan sedikit sideways untuk buat another base sebelum dia push up price ke atas. So consider untuk edging ini adalah healthy untuk anda invest untuk long term. So itulah untuk secara technical yang bagi tahu Zul. So ini yang Zul bagi tahu anda berdasarkan apa yang Zul faham untuk analisis itu sini. So itulah untuk edging USDT. Kemudian untuk target dia, anda boleh target first all time high. Kemudian lepas all time high, kita boleh target juga dia punya price target untuk long term. Swing high to swing low, harga paling bawah. Kemudian kita akan dapat box resistance. Box resistance kita dekat yang ini box kita resistance. So meaning break saja box resistance ini, kita akan boleh jangkakan 1.2, 1.6 dia punya target dan expected another lagi ke atas lah. So meaning kita delete ni. So meaning kita ada dekat sini, kita ada 1.2 dekat sini. Yang ni kita akan ubahkan kecil sikit dan ubah color. Kita ada ni 1.2 83 sen. Kemudian kita ada $1 di 1.6 dan so on. Dekat ni kita ada 2.6, 3.6, 4.2. So inilah aku kata price target untuk expectation untuk next sebulan. So sampai mana kita tahu, tapi ini harus dijangkakan. So kena ada nak tengok lah aku kata valid ada data yang support. Kita delete sebab dah dapat data tu. Tu meaning untuk yang ni kita boleh draw satu di 4 hours ni, macam kan nak dapat tepat at least 4 hours yang penting-penting. Contoh yang ni kita ada high yang ni, kita ambil yang ini ray ni, high ini to high ini kita draw, kemudian kita lock, kemudian kita pergi daily, kita tengok expectation untuk tahun 2025. So 2025 kita jangkakan mungkin nak weekly baru kita nampak 2025 tu. So 2025 dekat sini, meaning kita ke hujung awal tahun 2026. So meaning kita nampak price tu boleh attack sampai mana. Tu nampak attack tu tinggi lah. Nampak attack tu boleh tinggi lebih daripada 4.2. Tapi tu tak sarankan untuk tinggi sangat. Kita tengok macam mana sampai hujung tahun tu adakah price sampai kawasan ni. Tapi untuk suggestion ni dia boleh naik sampai lagi tinggi. Sebab apa? Kita ada trade jetile ni. So mungkin possible untuk first time punya bullish, dia price boleh attack sampai berapa? Ikutkan 2006 tu meaning dalam kawasan ni almost dalam, kita tengok sampai almost dalam $7. Betul tak? Sampai dalam ni 26 tu kita tinggalkan dalam 7.9 tu kita letak kat sini almost dalam 7.9. Hit atau tidak, kita akan kembali balik tengok chart ni tahun 2025 nanti hujung tahun tu adakah hit. So ini kita takkan delete kan, tu kan tengok share dia, tekan siapa-siapa boleh request balik. So kita akan track time by time tu. Untuk currently kita akan tengok saja pergerakan ini. Untuk di edging ni adalah good untuk more long term. Untuk tahu dia punya fundamental, inilah secara technical saja. So itulah edging. Kemudian next coin kita akan tengokkan Fed. Fed, FET, USDT. Alright, Fed USDT ada di Binance. Kita akan tengok Binance. So yang ni pun tu pernah buat juga. So first kita tengok price sampai mana. Kita ada swing low, swing high ni. Currently kita akan tengok kita ada low yang baru, kita draw low yang baru dan kita ada box resistance yang baru. So sama juga kat sini, anda boleh buat kat chart anda dan draw target-target dia. Kemudian kat sama juga kita ada ray daripada high ini to high ini, jangkaan untuk next bulan sampai bila dan tengok masa tahun 26 kat mana. Kemudian kat sini adakah breakout dah breakout. So kini kita ada satu trend line ikut kat sini. Trend line untuk di daily ni. Kita ambil yang draw ni. So make sure anda draw trend line ni adalah di 4 hours. So anda tunjuk ni untuk senangkan anda. So ni kita dah breakout. Tu dah breakout tu good untuk di Fed punya. Ikutkan kita ada, okay, kita akan tengok dia punya real support ataupun harga opening kat sini. Kita nampak harga opening dekat sini maknanya. So inilah real support. So price perlu breakout balik above support. So currently tengok secara automatic price currently sedang buat reaction dekat sini dan kita berada di kawasan resistance. So meaning untuk Fed ni nak jadi macam exit tadi. So price perlu berada above 30 sen. Dan per 30 sen mungkin akan berlaku skip bound dan berlaku correction. Dan correction tu meaning kuasan berlaku je confirmation untuk di daily breakout above ni. So meaning 30 sen adalah great buy untuk anda, untuk expectation untuk right price more long term untuk expectation net bulan tahun 2025. So itulah untuk di Fed. So next coin nak tengok apa lagi. Next coin tadi adalah untuk di Ocean. So Ocean USDT. Ocean di USDT kita tengok di Binance.
So lama okay, sama juga kita ada opening dekat sini, harga opening dia dekat almost kat kawasan ni. So macam sama juga untuk di yang ni kita ada skip untuk di 4 hours kemudian dah skip bullish, untuk momentum naik tu ada. Sebenarnya anda akan boleh buy. So untuk berdasarkan ni, yes, dah boleh buy. Kita jangkakan dah buat pergerakan downtrend, uptrend. So mending jangkaan tu kita tak akan dapat dah price below 25 sen. So ini harga yang consider murah. So mending untuk long term ataupun untuk next bulan tahun 25, kita jangkakan untuk adakah dia boleh attack balik all time high dia atau tidak. So price perlu berada above 50 sen, barulah kita jangkakan at least price tu boleh pergi all time high balik. Dan next kita tengoklah macam mana rezeki tu ni, adakah boleh naik lagi menggunakan Fibonacci. So anda boleh draw sama juga Fibonacci, swing high to swing low, dan anda dapat resistance, break resistance, anda boleh target 1.2, 1.6 dan so on ke atas. So itulah untuk Ocean. So next coin kita akan tengok ngeteh, insyaAllah kita ngeteh dulu. Coin 10k dah dijawabkan tadi. InsyaAllah hujung 25, InsyaAllah tengok assist untuk Solana. So tengok Solana hit sampai mana. Solana, kita tengok Solana. Solana okay, Solana dah sampai mana? 24. So berlaku rejection di 25 dolar tu normal. 25 dolar kita ada key level, dan okay, nampak ni berlaku sikit rejection. Dan untuk RSI, so nampak pullback tu dah di altcoin pun dah beri signal yang sama. Price buat higher high, RSI buat lower low. Cuma kat sini je store RSI dia masih kata berada below. So ini possible ada another push up sedikit sebelum dia start dropping balik. Possible untuk nampakkan Solana ni akan buat reaction dengan trendline ni. So sama ada dia akan buat pullback healthy, iaitu daripada kita buat lower low, higher high, lower high sebelum dia berlaku pullback. So berlaku pullback untuk test ini sebagai support. So jangkakan untuk Solana dia akan naik kawasan ni, possible untuk hit lebih sikit untuk trendline kita ni, kemudian berlaku pullback seperti mana Bitcoin possible berlaku pullback. Dan inilah great buy untuk last buy sebelum dia buat breakout. Dan breakout ni macam lah, kalau bila breakout itu channel, sama ada price itu mungkin buat sideways, good untuk DCA, ataupun price itu akan buat terus melakukan kenaikan, barulah berlaku another pullback. So itulah untuk di Solana. So jangkakan tu menjadikan Bitcoin dah pun buat confirmation quarter trendline. So Solana dah ataupun altcoin mana pun dah boleh start DCA buy long term. So buy quarter Solana ni consider ada rezeki. Kita berlaku pullback balik ke kawasan ni, ia pun dalam 16 dolar, dan 16 dolar tu adalah boleh buy kerana expected dia akan berlaku bound to breakout. Ini kita jangkakan price akan start buat pergerakan yang lebih agresif untuk ke atas untuk di Solana. Itulah untuk di Solana. So let's go, apa lagi nak tengok? Solana nak hit sampai mana untuk short term? Tu kan sudah terangkan tadi, sepatutnya boleh sampai trendline dan sepatutnya boleh berlaku pullback. Yang nantikan adalah pullback. Thank you Zul, minta tolong tengok Hashbar dan Phantom tu. Hashbar memang sudah masuk pun dalam tu punya list. So Hashbar tu letak kat sini. Mana Hashbar? Okay, Hashbar ni cantik ni, sampai buy tu. Hashbar dah pump banyak. So siapa yang dah buy kawasan ni, tolong anda, sebab apa Hashbar ni dah breakout dia punya falling channel. Consider dah confirmation Hashbar akan dah buat dalam bullish trendline. Cuma tengoklah RSI overbought, store RSI overbought. So insyaAllah dengan pullback di kuartal Bitcoin, kita akan dapat price kembali balik. Kita ada ni kawasan kuning ni, kawasan 6 sen tu ada possible Hashbar sekiranya dia drop balik 6 sen ataupun 4 sen, ini adalah price must be in, ataupun siapa-siapa nak buy all in. Consider untuk ini yang Zul pun nampak possible ni, dia nampak kalau berlaku pullback ni dia akan buy untuk dapatkan punya target. Kemudian insyaAllah kita akan ride market sampailah tahun 2025. So kalau siapa dah dapat all in, dapat target, senang, transfer saja coin tu ke hard wallet anda, kemudian simpan itu untuk tahun 2025, dan kita boleh fokus ke coin lain pula. So inilah opportunity dalam 6 sen 4 sen, insyaAllah kita akan dapatkan pullback tu. Kalau dapat pullback tu kita akan boleh buy. Kalau berlaku kenaikan lagi, kita akan tengok kat manakah pullback next, barulah kita akan buy. Ataupun tak salah kat kawasan ni pun 7 sen anda boleh mungkin buy dulu, mungkin 30%, 40%. Kalau berlaku pullback tu, dapatkan anda ada another quarter persen yang anda tinggal. Mungkin kat sini buy dah 30%, dapat pullback. So kalau pullback tu buy lagi all in 70%. Tu meaning complete anda punya target. Sebab apa, kalau kita tak tahu price tu still lagi boleh berlaku kenaikan. So meaning kalau anda dah masuk 30% kat ni, ataupun 20% ke 40%, bergantung pada kata keputusan anda. At least kat ni kalau naik yang kita buy tu dah pun berlaku keuntungan. Dan berlaku pullback tu adalah rezeki kita. Menjaga kita buy di spot, kita tak nak ambil short term punya profit, kita nak tunggu long term, iaitu kita currently kita akan kumpul aset sebanyak boleh. Kita akan collect hasil kita adalah tahun 2025 nanti. So itulah untuk Hashbar. Kemudian untuk di Phantom,
consider Phantom adalah top 5 tu. So top 5 coin adalah yang ni. Kita tengokkan Phantom pun sama juga. Dia dah breakout dia punya daily. So currently kita berlaku reaction. Untuk di Phantom ni consider 28 sen ni dah consider boleh buy balik. Sebab apa, kita dah breakout kita punya resistance yang support ni. So untuk di Phantom ni kalau berlaku pullback, nampak pullback pun dah tak nampak nak drop mana. Sebab apa, dah support. So jangkakan ini adalah kawasan anda dah beli DCA pun. So Phantom kalau nak in pun boleh, nak DCA monthly pun boleh. So kalau apa ada modal nak quarter, nak kau dapatkan terus jumpa coin, boleh saja kat sini all in saja. Sebab apa, price dah break up. Kerja yang berlaku pullback pun, unless kita dapat pullback, kalau rezeki kita dapat pullback balik mana-mana kawasan trendline ni, so dapat kawasan trendline good untuk invest, untuk exposure, untuk all in. So mungkin kat sini juga kan, mungkin anda boleh buy dulu mungkin 30%, 50% dan quarter DC secara monthly. Sekiranya price hit saja kawasan trendline ni, inilah consider good untuk anda all in sebelum dia berlaku bounce balik ke atas. Sebab apa, trendline ni lah sebagai dia punya support untuk kata bounce price balik naik atas. So itulah untuk DF Phantom. So next coin, apa lagi nak tengok? Next coin Hashbar Phantom. Kenapa button join tak keluar kat handphone? Okay, ini Zul ada isu juga. Ramai yang tanya Zul, kenapa tak kat phone. Zul pun tak pasti kenapa. Tapi kalau ikutkan di PC keluar je. InsyaAllah nanti nanti pergi kerja nanti Zul akan tunjukkan kawan tu tengok phone dia ada tak. Kalau ada, mungkin ada something wrong sikit kat situ. So apa pun nanti Zul akan share kan. Tapi mostly ikutkan ada daily, ada je yang join membership tu hari-hari. So masih lagi dia orang boleh join. So itu tak pasti kenapa masalah join tu tak nampak kat phone sahabat kita ni. Dan apa pun nanti dia akan cuba traffic lah apa berlaku kat tu. So okay, alhamdulillah, thank you. So Genesis Bankrupt macam mana, ada efek ke? Ini aku ada komen semalam, exact komen tu, komen semalam Genesis macam kan nampak ni tak berlaku efek pun, tapi kita mungkin efek tu lambat sikit. Sebab apa, dia baru saja aku kata file kan borang 11 untuk bankrupt tu. Ada possible lepas nanti urusan tu barulah dia kena jual aset-aset dia untuk cover balik untuk kata fee, apa yang dia perlu bayar. So meaning mungkin lambat sikit. So meaning itulah possible untuk kita dapat kita punya pullback. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So macam biasa kan, nanti sembarang movement yang drastik tu akan sharekan dalam Discord channel. Dan sekiranya anda berminat untuk support dia punya channel, anda boleh join dia punya YouTube membership dengan cari join button join, dan anda akan nampak membership, dan klik saja membership, anda akan dapat terus link ke Discord. So untuk kalau di PC anda akan nampak di hujung ni seperti kawasan ni. Kemudian kalau di phone tak silap Zul, anda akan nampak di dekat dengan nama Zul button join tu. So insyaAllah nanti Zul akan check balik ada tak di phone. Kalau ada nanti Zul akan share kan, dia akan screenshot ada. Kalau tak ada dalam phone anda juga tu, mungkin tu tak pasti kenapa button join tu tak ada. Guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. Jumpa anda net review, dan insyaAllah kita akan dapat bearish diversion yang pertama untuk di daily. Kalau dapat yang pertama, insyaAllah kita akan dapat pullback yang kita nak, iaitu last pullback untuk lower low sebelum lower high, sebelum kita another push price buat another high yang baru untuk di Bitcoin. Guys, itu aja untuk pagi. Like, subscribe, jumpa anda net review. Assalamualaikum, bye bye. Your fucking hands up.